imam, tuan-tuan imam, tuan-tuan pengacara dan seterusnya, pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, tuan-tuan, negara kita masih lagi mengamalkan atau di bawah perintah IKIM. Kalau pergerakan, maka kita untuk kita datang ke masjid beramai-ramai, mendirikan solat fardu berjemaah dan juga menghadiri kuliah maghrib. Jadi saya mohon tuan-tuan, jangan letak saja mas ini di kucing, di poket, tapi pakailah. Contohnya malam tadi ada salah seorang jemaah kita, dia tak pakai mas, tapi batuk bertalu-talu. Jadi merimaskan jiran sebelah dan rakan-rakan lain yang diberi peluang untuk mendirikan solat. Jadi saya mohon tuan-tuan, kita pakai mas ini ataupun pelitup ini akan menangkis apa juga kuman yang keluar daripada hidung dan juga mulut. Itu tujuannya tuan-tuan. Dan ini akan melambatkan pergerakan kuman-kuman dan melambatkan merebaknya COVID-19 dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, saya mohon sekali lagi, yang ada pakai, yang tak ada boleh minta daripada kami. Ahli-ahli yang terkuasa dan muslim, insyaAllah minta dengan saya pun boleh. Jadi saya mohon tuan-tuan. Yang kedua, kuliah subuh akan dimulakan pada minggu depan. Walaupun dah dibolehkan pada hari ini, tapi Masjid Ubaidullah akan mulakan pada minggu hadapan, Sabtu depan dan Ahad depan. Kuliah subuh bermula. Begitu juga kelas lain termasuklah kelas bahasa Arab, kita dah dibolehkan menjalani program tersebut, dan juga kelas-kelas mengaji Al-Quran untuk anak-anak yang 7 tahun ke atas saja. Jadi yang 6 tahun ke bawah diminta berehat dahulu. Bolehlah mengaji kat rumah. Jadi untuk maklumat, kita dah boleh mula kelas mengaji pada awal Mac. Kita akan mulakan. Ini telah dapat tujuan daripada Tuan Imam dan juga rakan-rakan tenaga pengajar. Jadi tuan-tuan, dan yang ketiga, kita ada jatah kosong, iaitu nojil ataupun dalam istilah lain pembantu jilan. Jadi tuan-tuan, kami buka peluang mereka yang berminat, berumur 21 tahun ke atas, tinggal dalam karya Masjid Ubaidullah. Yang berminat bolehlah menghubungi salah seorang pegawai syarat dan juga jatuh kuasa, termasuk saya. Hubungi, nanti kita akan edarkan, dan kita kena pasti siapa. Lepas itu kita akan edarkan orang. Di peringkat masjid kita akan sedikit temuduga, namun di peringkat negeri nanti ataupun daerah ada temuduga yang mutlak, yang mana dari situlah barulah tuan-tuan kalau berjaya akan dilantik sebagai nojil baru di Masjid Jami' Ubaidullah ini. Jadi tuan-tuan yang berminat bolehlah beritahu kami sebelum 26 hari bulan, insya-Allah. Sekian. Masjid dengan segala hormatnya mempersilakan kepada Ustaz Datuk Haji Ali untuk memulakan kuliah maghrib ini. Silakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam ni kita baca kitab Sir Salikin. Kita dah sampai ke muka surat 75. Kita ambil daripada bawah tu, iaitu Imam Al-Ghazali ada mengatakan yang bermaksud bahawasanya apabila engkau mengetahui bahawasanya meminta itu diharuskan, ya, sekira-kira darurat, maknanya perlu, atau sekira-kira hajat, ya, ketahui olehmu bahawasanya sesuatu kepadanya ada kalanya bahawa sangat muttar kepadanya, makna selalu perlulah, makna muttar, terpaksa. Kalau tak ada boleh bawa maut lah kan. Itu muttar. Yang ini sangat hajat yang tak dapat tiada daripadanya, atau sangat hajat kepada hajat yang dicita-cita, atau hajat yang ringan daripadanya, atau sesuatu terkaya daripadanya, maka adalah perhimpunan itu 4 kelakuan, dibagikan kepada 4 keadaan. Adapun kelakuan yang pertama ataupun keadaan yang pertama yang dikatakan muttar tadi, sangat muttar, makna sangat memerlukan. Kelakuan yang pertama yang sangat muttar itu, maka iaitu menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dengan katanya, ammal muttaru ilaihi fahuwa su'alul ja'i inda khawfihi ala nafsihi mautan aw maradan. وسؤال العاري وبدانه مكشوف ليس معه ما يواريه وهو مباح مهما وجد بقية الشروط بالسؤال بكونه مباحا والمسؤول منه بكونه راديا في الباطن وفي السائل بكونه عاجز عن الكسب فإن القادر على الكسب وهو بطال ليس له سؤال إلا إذا استغرق في طلب العلم awqatihi wa kullu man lahu hadd bahwa qadirun 'alal kasb bil waraqah. Artinya, adapun orang yang muttar kepada meminta sesuatu itu, maka iaitu seperti meminta orang yang lapar ketika takut ia mati atas dirinya jikalau tiada makan, ya. Itu maksud golongan yang dikatakan muttar, dia kalau tak ada, mati ya. Jadi itu yang pertama dia. Atau ia takut jadi sakit jikalau tiada makan, seperti meminta orang yang bertelanjang dan pada badannya itu terbuka, padahal tiada sertanya kain yang menutupi akan dirinya. Dan adalah kelakuan yang 2 perkara ini diharuskan oleh syarak meminta, ya, manakala dapat segala syarat yang lagi akan datang dalam sesuatu yang dipinta itu. Maknanya orang yang boleh, makna syarak mengizinkan boleh meminta, ya, boleh memohon, boleh mendapat bantuan, ya. Jadi itu apa yang dibolehkan oleh syarak. Tapi walau macam pun dia ada syarat yang lagi akan datang dalam satu yang dipinta itu. Maknanya apa yang dia nak tu ada syaratnya. Dan keadaannya itu suatu yang harus, maknanya dibolehkan, dan adalah orang yang dipintai daripadanya itu redha. Dia minta kepada seorang orang, itu syarat dia, syaratnya orang itu redha, maknanya boleh memberi ataupun redha, suka hati dia memberi, ya. Redha ia di dalam batinnya, makna dalam dirinya, di dalam memberi akan dia itu,
Dan lagi disyaratkan orang yang meminta itu dengan keadaan itu lemah daripada berusaha. Maknanya memang dia mungkin OKU ke ya, yang tak boleh ataupun tak mampu nak bekerja lah ya. Maka kerana bahawa orang yang kuasa atas berusaha dan adalah bersesia jua, maka tiada dia harus baginya meminta. Dia ada makna boleh berusaha ya, ada kekuatan apa semua, tapi dia tak buat, dia tak usahakan ya. Maka orang yang macam ni tak diizinkan oleh syarak untuk meminta-minta ya. Jadi kalau kita tengok dalam masyarakat, kita tengok orang tu badan sendul juga ya. Duduk kat masjid ya. Duduk kat masjid lepas sembahyang Jumaat, dia macam tadah, macam minta-minta lah kan. Padahal kalau kita tengok dia punya badan sihat dan apa semua ya, tapi dia minta. Kalau macam ni caranya memang syarak tidak izinkan ya, tidak izinkan meminta ya. Sebab dia sihat, dia boleh. Tapi tak, walau macam mana pun kita kena tahu juga betul tak dia ni tak sihat ke apa ke. Ataupun dia sihat sengaja buat sakit. Itu nak kena tahu juga tu ya. Jadi dia kata, maka kerana bahawa orang yang kuasa atas berusaha dan adalah ia bersia-sia jua, maka tiada harus baginya meminta, melainkan apabila dihabiskan waktunya itu di dalam menuntut ilmu. Dia orang yang menuntut ilmu, dia ada special case lah ya. Walaupun dia kuat, sihat apa semua, kerana dia habiskan umurnya di dalam menuntut ilmu, maka diharuskan oleh syarak meminta lah ataupun ada orang sponsor ke apa pun dibolehkan dia tapi dia kata di dalam menuntut ilmu yang memberi manfaat macam kita dah tua-tua macam ni kan, ilmu manfaat apa yang kita nak tuntut ya, tak lain tidak bukan ilmu akhirat lah kan. Ilmu yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat ya. Itu ilmu yang bermanfaat ya. Maka iaitu diharuskan ia meminta akan sekadar hajatnya itu, dan jikalau ia kuasa berusaha sekalipun, walaupun dia boleh buat itu buat ini, tapi kerana dia menuntut ilmu, memang syarak mengharuskan dia meminta, memohon daripada mana-mana badan apa. Dan tiap-tiap orang yang ada baginya itu kepandaian menyurat, makna menulis, maka iaitu kuasa atas berusaha dengan mengambil upah menulis atau menyurat ya. Kalau dia pandai menulis makna apa, kena ambil upah menulis ya. Maka jika tiada ia masyhur di dalam mengamalkan tarikat yang membaikkan hatinya itu, maka tiada harus ia meminta. Satu lagi, ilmu tentang tarikat ataupun tentang tasawuf ya. Dia belajar, dia habiskan masanya untuk memperbaikkan diri dia, maka orang yang macam ni pun bagi syarak mengharuskan memohon, meminta daripada mana-mana sahaja. Jadi itu yang bahagian yang pertama. Jadi tadi orang yang mutfar, yang perlu sangat maka dia dibolehkan oleh syarak meminta daripada sesiapa pun tapi disyaratkan juga orang yang bagi itu kena redha kemudian itu yang pertama. Adapun bahagian yang kedua, iaitu orang yang sangat hajat makan sesuatu yang sangat dicita-citanya itu, tetapi belum sampai hajatnya itu sekadar darurat. Dia nak
makan makanan yang memang dia rasa nak makan sangat lah benda tu kan. Mungkin dah makan biasa, dah biasa makan, tapi nak makan nasi Arab nak makan nasi Arab kan, dia nak sangat makan, tapi tak ada duit nak beli, nak apa tu kan. Hanya dia hajat je. Tapi tak sampai belum sampai hajat itu sekadar darurat yang memang perlu. Yang tersebut dahulu itu. Maka iaitu menyebut Imam Ghazali rahimahullah taala dan katanya wa ammal muhtaj mahma fakal marid alladhi yahtaj ila dawa laysa yazharu khawfahu walau lam yasta'milhu walakinahu la yakhlu an khawf kaman lahu jubbah la kamisa tahtaha fi syita wa huwa yata'azza bil bar ta'azziyan la yantahi la hadd darurah wa kadzalika man yas'al li ajli kira wa huwa qadirun al mashi bi mashaqqati fa hadha aidan yanbaghi an yastarsila alaihi al ibahah li annaha aidan hajah muhaqqaqah walakin as-sabra anhu awla wa huwa bis-su'al tarikun li awla wa la yusamma su'alahu makruhan mahma sadaka fi su'al wa qala laysa tahta jubbati kamisun wal bar yu'azzini adza utiqahu walakin yashukku alayya فإذا صدق فصدقه يكون كفارة لسؤاله insyaallah taala. Artinya, dan adapun orang yang sangat hajat itu, suatu hajat yang dicita-citanya itu, maka itu seperti orang yang sakit yang hajat kepada ubat padahal tiada zahir takutnya akan penyakit itu. Dia sakit, tetapi sakit yang dia hadapi itu tidaklah menyebabkan dia bimbang, takut. Jikalau tiada memakai akan ubat itu, tetapi tiada sunyi daripada sedikit takutnya itu. Ada juga tapi sedikit dia kata, kalau dia tak ambil ubat adalah kebimbangan. Dan adalah hal ini diharuskan ia meminta. Keadaan yang macam ni dia kata, diharuskan dia meminta akan sesuatu yang menyampaikan hajatnya itu. Tetapi jikalau ia sabar daripada yang demikian itu dan tiada meminta akan hajatnya itu, nescaya lebih aula baginya. Dia nak sangat, tetapi dia tak dapat, tapi dia sabar. Maka kesabaran dia itu lebih utama. Tak payah dia minta, tak apalah, kau sabarlah. Tentang sabar ni dalam Al-Quran, tentang kisah Nabi Yusuf, Nabi Yaqub kehilangan Yusuf, maka adik-beradiknya mengatakan sabrun jamil, sabar yang indah. Walaupun kehilangan anak awal semua, seolah Allah suruh Nabi Yaqub menjadi orang yang sabrun jamil, maknanya sabar yang indah. Tapi lama dia menunggu nak dapat jumpa balik Nabi Yusuf. Ada mengatakan Nabi Allah Yusuf ketika dimasukkan dalam perigi itu, ada yang kata umur 9 tahun, ada yang kata umur 13 tahun kan. Kemudian Nabi Yusuf dijual dan diambil oleh pembesar Mesir semua, Al-Aziz, sampai dia diberi jawatan menjaga khazanah Mesir. Maka dah ada yang mengatakan sampai umur 30 dia diberi jawatan itu. Selepas itu barulah Nabi Yusuf minta supaya bapa dan keluarga dia datang ke Mesir. Ibu bapanya ada di Syam ataupun di Palestin. Jadi dia minta supaya adik-adik dia datang. Jadi di situ baru nampak dia sabrun jamil tu, sabar yang indah. Bayangkan keluarga dah tak jumpa selama, tapi dapat jumpa. Itu. Dan Nabi Yaqub ni, sebelum dia datang, Nabi Yusuf bagi dia baju Nabi Yusuf yang pakai tu, suruh kebaskan dekat mata ayah dia.
Walau macam mana pun, sebelum sampai Nabi Yaqub dah dapat rasakan baunya Yusuf masih hidup dan apa semua kan. Kemudian apabila sampai saja dikebaskan baju Nabi Yusuf itu, maka mata Nabi Yaqub dapat melihat semula. Itu kelebihan dia lah ya. Sebab apabila kehilangan Nabi Yusuf, dia sedih sampai mata dia rabun, tak dapat melihat. Jadi apabila dapat bau Nabi Yusuf tu, terbuka ataupun boleh melihat. Itu kelebihan dia kan. Itu dia kan sabrun jamil lah tu. Jadi orang yang macam ni, kalau dia sabar, maka dengan sabar yang jamil, insya-Allah dia akan dimudahkan oleh Allah urusan kehidupan dia lah. Wallahu a'lam lah. Tetapi jika kalau ia sabar daripada demikian itu dan tiada meminta akan hajatnya itu, nescaya terlebih aula baginya, lebih baiklah daripada meminta-minta. Dan seperti orang yang ada baginya baju jubbah yang belah dadanya, padahal tiada baginya baju kurung yang dipakai di bawahnya, itu padahal di dalam waktu yang sejuk, yang menyakiti akan dia sejuk itu akan sakit yang tidak sampai kepada had darurat. Kita tahu kalau negara yang bermusim kena pakai berlapis-lapis. Seluar pun seluar yang sebelah dalam tu, selain daripada seluar dalam yang kecil tu, dia pakai seluar yang panjang daripada kapas, kemudian barulah pakai seluar biasa kan. Itu kena buat macam tu kerana musim sejuk memang tak boleh tahan, orang rasa sampai ke tulang. Kalau musim sejuk, kalau boleh tak mau kena air pun tak boleh kan. Tapi kalau terpaksa mandi, terpaksalah dipanaskan air tu. Jadi itu jadi orang ini musim sejuk dia ada baju luar, tapi baju di sebelah dalam untuk memanaskan badannya tak ada. Kemudian tiada baginya baju kurung yang dipakai di bawahnya itu, padahal di dalam waktu yang sejuk, yang menyakiti akan dia sejuk itu akan sakit yang tidak sampai kepada had darurat. Mana tak adalah sampai, kalau tak ada tu mati, tak adalah sampai darurat dia tu. Yang memberi mudarat akan dia, maka adalah hal ini pun diharuskan meminta akan suatu yang menyampaikan hajatnya. Mana pada syarat boleh dia mohon supaya dapat baju yang diperlukan itulah. Sebab sekarang ini kita kempen bantuan Syria, orang Syria, anak-anak apa semua dalam keadaan sejuk, macam mana menghadapi kehidupan dia kan dalam keadaan susah apa semua kan. Jadi itu ada golongan-golongan yang buat usaha untuk menyampaikan bantuan itu kepada orang-orang di Syria kan. Tetapi jika kalau sabar ia daripadanya itu terlebih aula. Orang macam mana pun itu, kalau dia sabar maka itulah yang lebih baik baginya. Dan demikian lagi seperti orang yang meminta akan sesuatu daripadanya yang diperbuat sewa akan kenderaannya itu, padahal ia kuasa berjalan kaki dengan masyakkah, maka hal itu pun segianya bahawa diharuskan atasnya meminta akan demikian itu, kerana bahawasanya telah benar nyata hajatnya itu. Tetapi jika sabar ia daripada meminta akan hajatnya, demikian itu terlebih aula. Begitu jugalah dia mungkin perlukan kenderaan sewa apa semua, tapi kalau dia sabar dalam kesusahan nak berjalan apa semua, itu lebih aula. Tapi dari segi kebenaran meminta dibolehkan oleh syarak. Maka meminta akan sesuatu yang demikian itu meninggalkan akan yang aula baginya. Kalau dia minta, mana tak dapatlah taraf aula tu, kelebihan itu. Dan tiada dinamakan itu makruh. Tidaklah dikira makruh apa yang dia minta. Manakala benar dalam pintaannya itu dan berkata ia tiada di bawah baju jubahku ini baju kurung yang sejuk, ini menyakiti akan daku, akan sakit yang dapat aku tanggung akan dia, tetapi jadi masyakkah, makna susah,
di dalam hatiku, maka benar ia seperti yang demikian itu, maka adalah benarnya itu menghapuskan bagi kejahatan meminta, insya-Allah. Jadi meminta ini pun dia kata satu sifat yang buruk juga. Meminta-minta ni dia kata satu sifat yang buruk. Itu sebab dia kata menghapuskan kejahatan pinta. Jadi orang yang suka meminta-minta, dia pada segi tasawufnya dia tidak mempunyai akhlak yang mulia lah. Jadi itu bahagian yang kedua, yang dikatakan dia hajat sangat tetapi susah nak dapatkan. Jadi untuk nak dapatkan, pada syarat diharuskan dia meminta. Tapi kalau dia bersabar, itulah tahap yang baik bagi dia, maknanya aula, yang utama bagi dia lah. Sanggup dia susah, jadi itu aula, lebih utama lah. Kemudian ada pun kelakuan bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, pertama, kedua dah selesai. Kemudian bahagian yang ketiga, iaitu orang yang muhtaj akan sesuatu hajat yang ringan, yang tiada sangat dicerita akan dia itu, maka menyebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ammal hajatul hafifatu pamislu so'alihi kamisan liyalbisahu fawqa siyabihi inda khurujihi liyashtabi al-haruq min siyabihi an a'yunin nas, wa kaman yas'alu li ajli al-udumi wa huwa wajidun lil khabar, wa kaman yas'alu qira' al-furs fi at-tariq wa huwa wajid qira' al-himar, wa yas'alu qira' al-mahmal wa huwa qadirun ala rihlati fahadha wa nahu in kana fihi talbis hal bi izhari hajati ghairi hadhihi fahuwa haram, wa illam yakun wa kana fi syai'un min al-mahzurat as-salasah min asy-syakwa wal-dhul wa idza'i su'al fahuwa haram, li'anna misli hadzal hajah la tuslih li'an tubah biha hadhihi al-mahzurat, wa in lam yakun fiha syai' min dzalika fahuwa mubahun ma'al karahati. Adapun hajat yang ringan, keperluan yang ringan, iaitu seumpama orang yang meminta baju kerana berkendak memakai akan dia di atas kainnya pada ketika keluar kepada manusia, supaya tertutup dengan dia fusuk, keburukan kan. Jadi dia dah ada pakaian, tapi tidak lagi, supaya dapat menjaga auratnya, dapat menjaga kebaikannya lah, makna dalam berpakaian, menutup dia terfusuk, makna keburukan, dosa daripada kainnya itu dan daripada manusia. Dan seperti orang yang minta kerana berkendak kepada lauk, mana dia nakkan daging ikan, lauk, dan itu telah didapat baginya roti, dan dia nak lauk tadi dapat roti. Dan daripada seperti orang yang minta akan harta, berkendak menyewa kuda di dalam perjalanan, padahal ia dapat menyewa keldai. Nak kuda, mana kuda dengan keldai, kuda lebih hebatlah kan. Atau meminta harta kerana berkendak menyewa akan suatu tempat duduk di belakang kenderaan, padahal ia kuasa atas berkenderaan di atas belakang kenderaannya itu, maka adalah sekalian itu dan seumpamanya itu, jika ada dalam minta akan demikian itu, sama kelakuannya itu dengan menzahir akan hajat yang lain daripada hajatnya yang tersebut itu, maka iaitu haram. Jadi dia tadi kan macam contoh, dia nak meminta petu kuda tapi dapat keldai, nak meminta roti, nak minta lauk tapi dapat roti. Jadi orang yang macam ni, dia kata keadaannya hajat macam ni, haram dia meminta, hukum dia haram kan. Haram ia minta itu
dan jika tiada baginya seperti yang demikian itu, ya, dan ada di dalam ia meminta itu suatu yang 3 perkara yang ditakuti akan dia, iaitu mengadukan ia hajatnya kepada seorang, atau menghinakan akan dirinya kerana meminta itu, menyakiti ia akan orang yang tempat meminta itu, maka itu haram pula ia meminta. Jadi apa tu, dia di sini dia beri syarat yang ada 3 dia kata. Ada di dalam itu meminta itu suatu yang 3 perkara. Kalau dia meminta itu ada 3 perkara dalamnya. Pertama dia tu mengadukan ia hajatnya kepada seorang, mengadu-ngadu lah ya, minta-minta dan apa benda, atau menghinakan akan dirinya kerana meminta itu. Dia ya menghinakan dirinya, mana buat macam-macam lah, supaya orang kesian, ya. Kemudian menyakiti ia akan orang yang tempat meminta itu. Mungkin tempat orang yang minta tu, orang tu kalau dia datang boleh menyakitkan, ya, keadaan orang yang dia nak minta itulah, ya. Kalau ini berlaku dia kata, iaitu maka haram pula ia minta itu, kerana bahawasanya seumpama hajat tersebut itu tiada patut bagi mengharuskan dengan dia. Maknanya dia nak dapat sesuatu yang dihajati, tapi yang dia dapat kurang daripada itu. Itu maksudnya. Jadi sepatutnya dia terima je lah, tak payahlah nak minta lain lagi, cukup kadar itu. Okay. Kemudian itu yang ketiga. Yang ketiga, kena boleh dia kata tidak meminta itu lebih baik daripada meminta. Kalau minta dia tu mungkin boleh bawa kepada haram dengan syarat-syaratnya lah tadi. Dan adapun keempat, iaitu meminta akan sesuatu yang terkaya daripadanya, maka iaitu menyebutkan Imam Ghazali rahimahullahu taala, aman mustaghna fahuwa alladhi yatlub syai'an wa indahu misluhu aw amsaluhu fasu'aluhu haramun qat'an. Artinya adapun sesuatu yang terkaya, maknanya orang tu tak perlulah tapi dia minta juga. Artinya adapun sesuatu yang terkaya daripadanya, maka iaitu orang meminta akan sesuatu dan ada padanya sesuatu seumpamanya berapa banyak padanya atau seumpama yang demikian itu, maka adalah permintaan akan demikian itu haram yang putus, yakni memang para ulama mengatakan haram semata-mata, ya, tak ada syarat, tak ada apa, yakni tiada bersalah-salahan ulama padanya. Jadi ya, kita dalam masyarakat, kalau kita tengok, ya, orang yang ada harta, ada apa pun, kalau dapat dia nak juga, ya, dia nak juga minta, ya. Kita dah diajar subsidi, ya. Sepatut orang yang dah ada kemampuan itu tak payahlah, ya, tak payahlah nak ambil benda tu. Tapi dia nak juga. Kalau dari segi hukum dia haram, ya. Tapi nak kata apa kan, orang kata dapat barang free itu yang dia suka kan, dapat free, jadi itu. Jadi selesai perbahasan tentang meminta-minta ni. Ada 4 keadaan, ya. Yang pertama tadi dibolehkan, diharuskan oleh syarak, ya, sebab memang kalau tak dapat dia boleh membawa kepada mati, penyakit, itu yang dikatakan muttar itu, ya. Yang kedua, juga dibolehkan oleh syarak, ya, tapi bersabar itu lebih baik, dia, ya, bersabar lebih baik, ya. Yang ketiga, mesti ikut syarat-syarat itu baru boleh. Kalau tidak, hukumnya haram juga, ada syarat-syaratnya, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak, dia kata boleh membawa kepada haram. Dan yang keempat, haram terus, ya, sebab orang tu memang ada kemampuan, ya, tapi dia nak juga minta,
Maka pada syarak para ulama mengatakan haram semata-mata perbuatan itu. Okey, selesai kita bicarakan tentang orang yang meminta bagaimana dari segi pandangan syarak kan. Kemudian faslun fi bayani miqdarul ghani al-muharram lis-su'al. Ini satu fasal pada menyatakan pada orang yang kaya yang haram meminta. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'ala an zahri ghaniyin fa innama yas'alu jamran falyastaqil minhu aw liyastaksir." Artinya, barang siapa meminta akan seorang daripada diri orang kaya, maka hanya adalah ia meminta akan bara api di dalam neraka. Waliyadzubillah. Orang kaya, tapi dia meminta. Jadi kerja dia atau perlakuan yang dilakukan itu seolah dia meminta bara api neraka. Waliyadzubillah. Maknanya dia menyediakan diri dia untuk dapat bara api neraka. Itu orang yang punya kekayaan tapi dia minta. Jadi permintaan yang dilakukan itu seolah-olah dia menyediakan untuk dirinya bara daripada api neraka. Jadi dia kata, artinya barang siapa meminta akan seorang daripada diri orang yang kaya, maka hanya adalah ia meminta akan bara api di dalam neraka. Maka mensedikitkan daripadanya atau membanyakkan daripadanya adalah hadis ini, iaitu ia menunjukkan haram orang yang kaya itu meminta. Tetapi bersalah-salahan kadar orang yang kaya itu, sebab bersalah-salahan kelakuan seorang itu, dan bersalah-salahan ia sebab bersalah-salahan hajatnya, dan bersalah-salahan masa hajat mereka itu, dan bersalah-salahan sebab bersalah-salahan darjat mereka itu, seperti yang lagi akan datang sebutnya pada bicara. Kerana ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghnu yaumillahu ta'ala an ghairihi, qalu wa ma huwa, qala ghiza yaum wa asya lailah. Artinya, tuntut oleh kamu akan kekayaan Allah Ta'ala daripada lainnya, maka sembah sahabat. Apa kadar kaya itu? Kadar yang dikatakan orang tu kaya macam mana? Maka sabdanya, iaitu sabda Rasulullah, iaitu orang yang mempunyai makanan sehari dan makanan semalam. Dan adalah hadis yang menunjukkan akan kadar orang yang kaya yang haram meminta itu, iaitu mempunyai harta sekadar memadai sehari semalam jua. Tetapi ditanggungkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, seperti yang lagi akan datang, hadis ini pada orang yang murah rezekinya itu dalam tiap-tiap hari. Jadi kalau kita lihat apa yang diperkatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang kaya itu apabila dia ada cukup makanan sehari semalam, dalam penilaian kita lain jauh sangat kan. Ada yang mengatakan di 40 tu kan, dia tak kaya tu kan. Tapi itulah, walau macam mana pun kalau kita tengok kekayaan ini, adanya harta, ada nanti di apa tu diperkatakan boleh simpan makanan harta setahun. Ada yang mengatakan boleh simpan seminggu, sebulan, apa semua. Memang ada perbahasan tentang perkara ini kan. Jadi kalau ikutkan syarak, kalau macam kata zakat fitrah kan, cukup makanan kita pada malam raya dan esok tu dah kira kena bayar fitrah kan. Tak kira lah dia apa tu esok, selepas hari raya tu ada tak makanan dia.
Tapi pada malam raya tu dia ada cukup untuk makan sehari semalam apa tu, dah kira orang tu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi itu dari segi hukum syarak. Jadi memanglah kalau nak bezakan dengan apa yang diperkatakan oleh jabatan masyarakat apa semua, memang jauh lah kadar kekayaan itu macam mana sebenarnya. Apakah orang yang gajinya sebulan 1,000 lebih, 1,500 itu dah dikira kaya ataupun macam mana? Itu memang pihak berkuasa dia tentukanlah. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbahasan ini di 2 minggu akan datang. Jadi kita berhenti sekarang itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakirna fakir ahlana wa karabatin lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa takar rabbi wa fikna wa fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqan kull halalan daima. Al-akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nafra kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un wa akram bil ridha minkal uyun waqdi rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akrama man satar wa sallallahu tarshal mustafa man ilal hakidana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al ali al kiram syurafa wa ala sahbil masahbil wara. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.